Okey, sebelum kita mulakan P2P trading ni, kita kena pastikan akaun kita telah di-verified oleh pihak Binance. Sebab kalau kita belum verified lagi, pihak Binance takkan benarkan kita buat P2P trading ni lah. Kita buat rakaman ni melalui interface saya punya handphone. So bila anda buka Binance menggunakan handphone anda, kita akan lihat interface yang sama lah. Okey, untuk start P2P trading, kita klik dekat sini, dekat handphone anda, klik kat sini. So apa akan berlaku? Dia akan bawa to the next page. Okey, dekat page ni kita akan nampak mata wang kripto yang available untuk kita beli dan dengan mata wang fiat apa yang kita boleh beli. Okey. So dalam case kita ni kita nak beli stablecoin USDT sebab bila kita ada USDT ia membuka ruang yang lebih besar lah untuk kita beli another fiat, another cryptocurrency. Okey, dalam case ni kita nak beli XRP. Okey, kalau kita perhati kat sini XRP tak available untuk kita beli directly menggunakan P2P trading platform. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita tukar mata wang fiat USD kepada mata wang Malaysia ringgit sebab kita ada duit ringgit kan. Tak ramai yang ada duit USD. So kita klik kat sini, apa akan berlaku? Dia akan bawa ke the next page. Okey, dekat page sini dekat ruang please enter currency ni kita type MYR. Dan kita pilih MYR. Dekat page ni ada beberapa maklumat yang kita perlu evaluate untuk kita nilaikan sebelum kita decide dengan siapa yang kita nak beli. Okey, kalau siapa yang dah biasa berurus niaga dengan Remitano, proses dia lebih kurang sama lah. Okey, kat sini skrin ni memaparkan pihak-pihak yang sedang ingin menjual USDT mereka. So ada beberapa perkara yang kita perlu tengok. Okey, yang pertama paling penting harga lah. Harga, kuantiti berapa yang dia ada. Okey, kat sini dia tulis mantap P2P ni. Dia ingin menjual 1 USDT pada harga RM4.07. Dia ada dalam dia punya akaun 56,326 USDT. Okey, limit ini yang antara yang paling penting yang kita kena tengok. Okey, apa maksud limit ni? Dia tulis ni limit 4,000 ke 200,000. Ini bermaksud bahawa mantap P2P ni dia hanya boleh terima minimum order 4,000 sahaja. Okey. So bagi kita yang mungkin tak ada banyak fund so kita mungkin ada dalam contoh saya nak buat ni, saya nak beli RM500 sahaja. So mantap P2P ni of course tak sesuai. So apa yang saya perlu buat? Saya perlu scroll down dan cari orang yang boleh terima minimum order sebanyak 500. So saya scroll down. Okey. Kat sini kita tengok Lucky Star 777 dia terima minimum order 1,888. Okey, no go. CKY minimum order 2,000. Sean C24 minimum order 500. Alright, ngam. Maksud dia Sean C24 ni dia boleh terima minimum order 500. Okey. Antara satu yang lagi paling penting lah saya rasa, kita tengok kat sini. Trade maksudnya Sean C24 ni dia telah sebelum ni dia telah berjaya membuat trade sebanyak 1,188 dengan I think percentage ni bermaksud dia punya successful. Maksud dia
1188, 99% berjaya dilunaskan. So bermaksud Sean C24 ni kita boleh percaya lah Okey. So apa yang seterusnya anda perlu buat, tekan button buy Tekan button buy kat sini. Dia akan bawa ke next page. Okey. Dekat sini maklumat apa yang kita boleh tengok. Buy USDT harga RM4.07 per USDT, limit 500 ke 6,380. Okey. So seterusnya kita enter amount dekat sini jumlah ringgit Malaysia yang kita nak spend Okey. So dalam kes saya nak beli sebanyak 500. Okey. So bila saya tekan 500, dia automatik akan kira kuantiti USDT yang saya akan terima. Dengan duit 500, saya akan dapat 122.85 USDT. Amount 500 saya akan spend. Okey, seterusnya okey. Maklumat yang antara penting juga kat sini, trade info, seller nickname, maksudnya orang yang nak jual kat kita. Payment window 15 minit. Okey, yang ni pun paling antara yang penting Ia bermaksud setelah kita klik button USDT ni, button buy ni, kita kena completekan urus niaga ni dalam masa 15 minit. Okey. Kita tekan buy USDT. So apa akan berlaku? Dia akan bawa ke next page. Okey. Now kat sini maklumat apa yang penting yang saya perlu jelaskan. Okey. Pending payment, maksudnya pending payment maksudnya urus niaga ni masih pending payment kita kepada seller. Time remaining, kita ada masa 14 minit, 15 minit Amount 500, price amount yang kita nak beli, kita nak spend RM500. Price harga RM4.07. Kuantiti kita akan dapat RM122.85 USDT. Apa yang kita perlu buat, kita perlu klik transfer the fund untuk kita dapatkan maklumat payment details untuk kita selesaikan urus niaga kita ni. So kita klik transfer the fund. Dia akan bawa ke page yang seterusnya. Okey, di sini kita ada maklumat payment yang kita perlu buat. Pay the seller, yang kita perlu bayar kepada seller RM500 melalui bank transfer. Maklumat bank, nama account bank tu, bank account number, dan bank name. Okey. Kat sini of course kita kena buat payment dekat window yang lain So saya tak tunjuk dalam tutorial ni, saya tak tunjuklah proses pembayaran tu. Tapi pembayaran kepada account ni macam yang kita biasa buat kita nak buat bank transfer Okey. So saya buat payment ni dekat page yang lain tapi saya tak tunjuk kat sini. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Okey, kat sini saya dapat TSC saya buat pembayaran melalui bank CIMB. So saya dapat TSC approval. So saya klik dekat situ dan dia akan bawa kepada page ni, and then approve payment 500 kepada HNC Clothing. Okey, kita approve saya approve payment. Okey, selepas anda dah buat pembayaran jangan sekali-kali lupa untuk simpan slip payment sebab kadang-kadang ada kes kita perlu dispute kadang-kadang seller claim kita tak bayar dia padahal kita dah bayar So jangan sekali-kali kita tak save slip payment. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat, kita klik button transfer. Maksud kita dah buat payment kepada seller
So kita klik button transfer, dia akan bawa kepada next page. Okey. Dekat page ni apa yang maklumat yang kita boleh tengok, releasing maksudnya sistem tengah evaluate untuk release the payment. Okey. Kat sini seller ni telah setkan time dia, maximum time untuk dia release dalam masa 29 minit. Okey. Maksudnya apa? Sebab bila kita klik button transfer tadi, apa yang berlaku, Binance akan inform kepada seller bahawa kita beli RM500, kita telah beli USDT dengan amount RM500, price RM4.07, dan kita dapat sepatutnya akan dapat 122.85 USDT. So time ni, kenapa Binance bagi time ni? Sebab of course seller waktu kita buat transaction ni, kita pun tak tahu kan, dia tengah makan ke, dia tengah meeting ke, dia tengah dating ke apa kan. So okay, so apa yang kita perlu buat, kita perlu tunggu saja. Kita perlu tunggu. Okay, penantian tu satu penyiksaan. So memang betul, kita bila kita tunggu ni, bila nak dapat ni kan. Tak apa, kita tunggu. Okay, kat sini kalau kita tengok tadi, seller ada masa 29 minit. So saya dah fast forward tempoh menunggu tadi. So seller ada lagi masa 16 minit untuk approvekan transaksi ni dan kreditkan kita punya account dengan RM122.85 USD. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Okey, seller dah approve the transaction. Okey, apa yang kita dapat kat sini adalah Binance bagi tahu kita, okey, 122.85 USDT telah dimasukkan ke dalam akaun kita. Alhamdulillah. So maksudnya transaksi kita dengan seller tadi sudah berjaya. Okey. So apa yang kita perlu buat sebenarnya, kita klik button done ni lah. Button done ni, apa seterusnya yang berlaku. Okey. Dapat SMS daripada Binance, advice kita, dan dia kata kita order completed. Maksudnya kita punya transaksi dengan seller tadi telah selesai. Kita beli RM500, price RM4.07, kita telah dapat RM122.85 USDT. Okey. Apa yang berlaku seterusnya, apa yang perlu anda buat adalah klik apa ni butang ni, butang ke apa ni. So dia akan bawa kita kepada next page. Okay, now kita kembali kepada kita punya home page. Okay, home page ni apa yang kita apa yang kita boleh tengok kat sini, kita punya home screen. Kita ada home, market, trade, future and wallet. Okay, so kita perlu klik kepada kita punya wallet. Wallet kat sini. Kita klik pada wallet kita, dia akan bawa kita kepada overview. Okay, so apa yang kita boleh nampak kat sini? Okay, dia bagi general overview. So kat dalam akaun saya ni, saya ada RM150, 150.85 USDT. Okay. Dekat saya punya spot wallet, saya ada ni lah, Ciput BTC ni, jumlah dia $28. Okay. Dekat sini kita tengok ni, P2P wallet, kita ada 122.79. Okey, yang ni anda jangan risau. So apa yang sebab sistem kadang-kadang dia titik puluhan ni dia inilah sentiasa berubah-ubah. Okey, so apa yang perlu kita buat seterusnya, kita klik kepada kita punya P2P wallet. Kat sini kita ada overview, spot, margin, future, P2P. So kita klik pada account wallet P2P kita. So okey, kat sini kita bila dah klik P2P, dia akan tunjuk kepada kita
Right, kat sini USDT 122.85. Okey, ngam. Kita beli pun tadi 122.85 Okey. Apa yang perlu anda buat seterusnya adalah kita transfer USDT ni daripada wallet P2P kepada wallet spot kita. Okey, kat sini bila kali pertama saya buat urus niaga kat P2P ni, saya pun agak kalang kabut saya pun check kenapa dekat saya punya spot wallet ni tak timbul pula duit ni kan. Saya punya ni gelabah lah juga kan. Rupanya jangan risau duit tu ada, tapi dia ada dekat wallet P2P anda. Okey, apa yang seterusnya anda perlu buat, klik button transfer ni. Button transfer Okey, klik button transfer, dia akan bawa ke page seterusnya. Okey, dia akan keluar notification macam ni, send atau transfer. So apa yang kita perlu buat, apa yang kita nak adalah transfer send asset to another Binance holder. Yang ni kita tak applicable untuk case tutorial ni. Apa yang kita nak adalah transfer transfer asset between your own different account. Okey, kita nak transfer daripada P2P wallet kepada spot wallet. So kita klik button transfer ni So apa akan berlaku, dia akan bawa kepada next page. Okey, kat sini transfer P2P daripada from P2P wallet kepada spot wallet. Alright. Tapi kat sini dia tunjuk BTC pula kan. Okey. So kita bukan nak transfer BTC, kita nak transfer USDT. So apa anda perlu buat adalah klik dekat button BTC ni So bila kita klik button BTC ni, dia akan bawa kepada next page. Okey, page ni Okey. Kat sini ada list coin apa yang apa yang dia ada So apa yang kita nak actually ialah kita nak cari USDT. Okey. So dekat button search ni macam case saya ni dah ada keluar ataupun kalau tak keluar kat sini, klik dekat button search ni, anda klik then type USDT Okey, ngam. USDT 122.85 ngam So klik dekat USDT. So dia akan bawa kepada kembali kepada page yang tadi page yang tadi. Okey. Transfer daripada from P2P wallet kepada spot wallet. Okey. Coin yang kita nak transfer adalah USDT. Okey, ngam Okey, kat sini amount available. Ini adalah USDT amount yang kita ada. So kita nak transfer berapa? Macam case saya ni, saya nak transfer maksimum So dalam kes kita pun tak ada keperluan nak keep USDT dalam P2P wallet. So kita klik button maximum, apa akan berlaku? Okey, dia akan tunjuk sini maksimum yang kita ada 122.85. Okey, confirm transfer. Okey, ini seterusnya kita klik button confirm transfer. Transfer successful. Okey, transfer successful. Okey, kita tengok kat sini USDT kita dekat account kat wallet P2P ni dah jadi 0. Okey, ke mana duit tu pergi Duit tu pergi kepada kita punya spot wallet kita. Anda jangan gelabah kat sini Okey, sebab pertama kali saya buat, saya pun gelabah juga mana pergi duit saya ni adalah kita kali pertama hantar duit buat macam ni So klik dekat anda punya spot wallet. Okey. Alright. Okey. Selesai. Okey, duit tu daripada P2P wallet sudah ditransfer kepada spot wallet. Okey. Dan anda tertanya-tanya kenapa pula 122.87 tadi kan kita transfer 122.85. Okey. Yang balance ni adalah saya punya duit yang ciput-ciput tu lah ciput-ciput yang saki-baki yang tinggal dekat spot wallet saya sebelum saya buat tutorial saya dah transfer semua kat tempat lain sebab tak sesuai nak tunjuk ni kan berapa yang kita ada Okey. So kat sini kita dah selesai urus niaga kita dah beli USDT
melalui P2P trading platform. Kita beli dengan jumlah RM500, kita dapat $122.85 USDT, dan duit tu dah selamat masuk dalam kita punya wallet spot kita. Okay, so seterusnya apa yang kita perlu buat? Okay, lepas kita check duit kita dalam spot wallet kita dalam jumlah yang betul, dan duit tu tak hilang, so alhamdulillah. Dan langkah seterusnya ni lah, dalam kes tutorial saya nak kembali kepada saya punya homepage. Okey, kat sini, kat homepage ni, apa yang saya nak nyatakan, proses yang sama. Kalau anda nak deposit ataupun kalau anda nak beli USDT, anda cari yang paling mudah. Anda boleh guna P2P trading. So beli USDT, select seller yang mana yang kita berkenan. Lepas tu kita selesaikan transfer duit kepada seller, dan kita tunggu, dan seller akan approve, dan duit tu akan masuk dalam kita punya P2P wallet. Lepas masuk P2P wallet, kita transfer kepada spot wallet. Dah selesai transfer dan spot wallet, dan kita boleh proceed kepada trade. Kita boleh beli coin apa yang kita nak lah. Proses dia sama je macam tadi. Okey, itu saja saya punya tutorial untuk buat kali ni. So kalau anda suka tutorial ni, boleh like saya punya YouTube channel atau subscribe, dan boleh beritahu saya lah tutorial apa lagi yang mungkin anda rasa berguna yang boleh saya buat untuk masa hadapan. Alright, sekian, terima kasih. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.